cukup, orang kata tenang dengan turunnya hujan, cuaca pun nyaman, sejuk kan. Alhamdulillah kita juga diberi kekuatan untuk berada di rumah Allah yang mulia ini. Dan yakinlah bahawa kita ni kalau nak dilihat berdasarkan hakikat sebenar sebagai seorang Muslim, ibarat kita dengan masjid ni, kata para ulama, seumpama ikan dengan air. Boleh tak kita bayangkan macam tu? Oh, berat Ustaz. Sebenarnya begitulah hakikatnya kita dengan masjid ni sebagai seorang Muslim. Seumpama ikan dengan air. Kerana air yang ada barulah ikan boleh hidup. Dan kita orang Muslim sepatutnya datang ke masjid, ke rumah Allah, itulah barulah sempurna kehidupan dia. Sebab para ulama kata begitu. Ibaratnya seperti begitu. Dan dia juga mengibaratkan bagi orang yang munafik sebaliknya. Orang yang munafik itu, masjid ini pula ibarat burung di dalam sangkar. Ibarat burung dalam sangkar. Kerana dia akan berasa tak selesa, terkurung. Mari masjid ni, Allahu Akbar, susahnya kan. Macam tu. Seumpama burung di dalam sangkar. Walaupun ibarat ini kata-kata yang disebut oleh seorang ulama, Al-Mubarak Furi dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi. Boleh kita baca. Saya nak baca lagi lah kenyataan-kenyataan yang saya ada catat di sini berkait dengan kedudukan hubungan kita dengan masjid sepatutnya. Kedua, sesiapa yang suka hendak bertemu Allah kelak dalam keadaan sejahtera, maka jagalah solat yang 5 di tempat solat diseru. Jaga solat di tempat solat itu diseru. Maknanya tak ada tempat lain lah, seorang ke masjid ya. Takkan orang azan kat rumah kan, jarang orang buat. Adalah apabila ada majlis ramai-ramai, ada kita buat kan. Betulan kita panggil keluarga kita, pakat datang, ada 10 orang, 15 orang. Bila masuk waktu, memang digalakkan kita azan sebab agak ramai. Tapi biasa tak ada lah. Sebab itu disebutkan supaya kita solat di tempat azan itu diseru ataupun dibunyikan. Sebab sesungguhnya Allah mensyariatkan buat Nabi kamu jalan-jalan hidayah. Antara jalan hidayahnya ialah solat di masjid di mana solat diazankan. Ini kata-kata Ibnu Mas'ud dalam yang ditulis oleh dalam kitab Mu'jam Al-Kabir At-Tabarani. Itu ya. Kalau kita nak jaga. Seterusnya, kata-kata lain lagi, antara tanda mengagungkan solat ialah kamu sudah bersedia sebelum iqamah. Di antara perkara yang patut kita tekankan sebelum datang dengar iqamah di sebut ataupun dilaungkan, maka kita telah bersedia. Itu tanda kita mengagungkan solat. Maknanya kita sudah bersedia sebelum iqamah. Dan ada setengah yang kita dengar kenyataan daripada setengah mereka yang istiqamah dengan masjid surah ni, kata saya datang ke masjid sebelum azan dilaungkan. Lagilah hebatlah sikit lagi kan. Sebab dia kata orang yang datang selepas azan dilaungkan itu menggambarkan ia lupa nak kena bagi tahu orang laungkan azan itu atau kumandangkan azan, ada dah masuk waktu, baru dia bergegas datang. Bagi dia ni yang tak pernah lupa, belum lagi azan berkumandang dia dah sampai.
lebih aula, lebih awal. Ini kata-kata Sufyan bin Uyainah dalam kitabnya Sifah As-Sahwah. Seterusnya ada kenyataan lagi. Yang keempat, Rabi'ah bin Yazid berkata, sejak 40 tahun lalu tidak pernah muazzin melaungkan azan melainkan aku sudah berada di masjid, kecuali ketika aku sakit atau musafir. Maknanya dah 40 tahun bagi Rabi'ah bin Yazid ni, tak pernah muazzin melaungkan azan melainkan aku sudah berada di masjid. Tadilah berada lebih awal daripada sebelum muazzin melaungkan ataupun bila melakukan azan. Dah 40 tahun dia buat, kecuali dia sakit ataupun bermusafir. Ini disebutkan dalam Syiar Al-A'lam An-Nubala. Yang terakhir, yang kelima, Sa'id bin Musayyab, atau ada yang sebut Musayyib, ada yang baca Musayyab, ada yang baca Musayyib, tak apalah, berkata, aku tidak pernah terlepas takbir pertama sejak 50 tahun. Allahu Akbar tu dia dah angkat takbir bersama dengan tu imam sejak 50 tahun. Aku tidak pernah terlepas takbir pertama sejak 50 tahun. Aku juga tidak pernah melihat belakang tengkuk orang sedang solat sejak 50 tahun yang lalu. Makna dia datang lambat lah maksudnya tu. Kalau dia datang lambat, dia tengok orang rokok lah kan. Boleh tengok lah tengkuk orang rokok. Sebab dia datang awal, dia duduk kat depan kan. Jadi dia tak boleh tengok ataupun tak mampu, tak sempat nak tengok. Inilah kata-kata yang boleh kita ambil. Ni kata dalam wafayat ayat. Sebagai panduan kita kalau kita nak jagalah kan kita punya ibadah, khususnya solat kan, yang ramai daripada kita melalaikannya ataupun indah tak indah je lah. Apa yang ada je lah, dah berpuluh tahun pun macam tu je lah kan. Moga-moga kita boleh jadi orang. Sebab itulah kadang-kadang kalau kita cerita perkara ini, hakikatnya ialah macam mana kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan diri kita ini rasa penuh ketundukan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Orang kata bersedia setiap masa dan waktu, bukannya dalam keadaan-keadaan yang tertentu saja. Yang kita banyaknya kita ni bila ditimpa masalah, musibat, nampak rajin sikit kan, lepas ataupun terlepas daripada bala, bencana, musibat, hilang pula kita kan. Sebab seolah-olahnya kita buat itu kerana ada kepentingan kita je kan. Keikhlasan tu belum benar-benar masuk ke dalam hati dan jiwa kita. Okey. Itu mukaddimah untuk kita ambil perhatian sebelum kita teruskan bacaan kita ataupun perbincangan kita berkait hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang, yang dah beberapa pertemuan sebelum ini kita dah baca tentang hari kiamat ataupun hakikatnya adalah tanda kiamat. Kita dah baca tanda-tanda pertama berkait dengan berlakunya pembunuhan oleh dua puak. Kita dah baca lahirnya Dajjal. Kita dah baca lahirnya apa yang disebutkan sebagai diangkatnya ilmu kan. Dan kita terakhir baru ni kita baca berkaitan banyak berlaku gempa bumi, yang saya pun cakap panjang jugalah berkait dengan watak surah Al-Zalazil. Okay, itu dia. Banyak berlaku gempa dan kita tahulah dunia hari ni pun banyak
Kan? Kita tak perlu ulang lagi yang tu. Kita masuk yang seterusnya. Disebutkan di sini wa yataqarab az-zaman. Maksudnya wa yataqarab az-zaman ni masa menjadi dekat ataupun hampir. Masa tu terasa begitu cepat, pantas dan juga hampir. Ini yang selalu kita sebutkan bahawa para ulama membincangkan tentang perkara yang melibatkan kehilangan keberkatan masa. Masa rasanya tetap sama kot. Kau ada rasa masa ni berubah? Saya kira secara saintifiknya tak ada orang boleh terima. Betul tak? Tak ada orang boleh terima. Tu kata, oh masa zaman dulu masa panjang. Sekarang ni 1 jam tu tak sama dengan 1 jam zaman kita budak-budak dulu ataupun 40-50 tahun dulu. Cakap ke orang sains, semua orang sains gelak kita ketawa apa benda kamu ustaz ni. Apa kehel. Tak pernah sabar. Tak ada orang boleh terima bahawa masa. Tapi dulu betul kita rasa lama lah dulu kan. Betul tak? Rasa budak-budak dulu nak boleh kau petang lama. Sekarang ni tak ada perasaan. Tapi hakikatnya saya kira jamnya tetap sama. Kalau kita nak ulang, semua orang dikurniakan dengan 24 jam. Kita nak kira jamnya kan. Nak kira minitnya darat lah 60 darat dengan 24. Nak kira second pun darat lah lagi kan. 60 second darat 60 minit darat dengan 24. Kan nak kira secondnya. Tetap juga sama. Itu untuk satu harinya. Begitulah 1 minggu, 1 bulan dan seterusnya 1 tahun, 10 tahun kan. Dan bermacam-macam lagi lah kalau nak kira dekadnya kan, kurunnya naik-naik lagi lah kan. Masa itu begitulah dia punya melangkah dan melalui kita. Cuma saya kira inilah hakikat yang kita kena sedar. Seolah-olahnya pada hakikatnya para ulama kata kehilangan keberkatan dari masa itu sendiri, dari tiap-tiap suatu hingga dari masa itu sendiri. Dah terlalu cepat berlalu. Masa itu begitu cepat melintasi kita. Memanglah kita selalu dengar kata-kata yang merujuk kepada kepentingan masa. Sehinggalah ada dulu masa kita kanak-kanak diajar di sekolah masa itu emas kan. Tapi hakikatnya kalau kita kata masa itu emas, secara nilainya ada harga. Emas tu kan ada nilainya. Itu pun tidak betul, tapi bolehlah nak rujuk kepada dia punya kepentingan. Tapi hakikatnya tak sama. Emas boleh diukur nilainya, sedangkan masa sebenarnya tak ada nilai, tak boleh diukur. Sebab itulah ada yang kata lepas pada tu kita belajar lagi, masuk sekolah, universiti sebenarnya ustaz-ustaz cakap masa itu kehidupan. Kehidupan kita itu adalah masa sebenarnya. Berlalu walaupun 1 second tadi pun dah tak boleh nak kita raih balik. Walaupun macam mana kita cuba ganti cari, tak sama. Sebab itulah bagi orang kaya Allah Rabbiyal Karim, masa itu begitu bernilai bagi mereka. Sebab mungkin 1 second, 1 minit ataupun beberapa waktu 15 ke kan, setengah jam ke, boleh menghasilkan sumber keuangan yang begitu bernilai bagi mereka. Bagi orang yang mempunyai ukuran masa dalam bekerja. Macam kita ni, dia sebut bulan je lah. Bulan, walaupun diukur juga 1 bulan dengan sekian-sekian punya gaji kan. Ada setengah orang kerjanya diukur dari sudut jam. Ada juga. Ada lagi kira minit. Lagi mahal dia punya nilai. Masya Allah akbar. Kalau kita dari sudut ukuran keuangan lah. Tapi saya kira tak ada juga berbaloi kalau kita dah terlepas waktu dan masa. Sebab ianya amat bernilai. Saya selalu sebut peminat
bola kan. Jadi saya selalu membuat perbandingan macam mana gaji dan juga upah seorang pemain bola dengan nilai duit yang diberi. Contohnya ada pemain yang diupah sehinggalah 300,000 pound per week. Per week sekitar 1.4 juta seminggu gajinya pemain bola. 300,000 pound. Tu gaji saja, tak masuk lagi iklan-iklan. Bawa sana bawa sini tu. Cuba bayangkanlah berapa gajinya sebulan, 4-5 juta dah. Sebab dia ikut minggu. Gaji di Eropah saya pernah sebutkan, gaji di England terutamanya memang gaji dibayar mengikut minggu. Sebab lebih untung. Secara automatik kalau ikut minggu, setahun akan jadi 52 minggu, akan jadi 13 bulan. Tak perlu bonus-bonus dah jadi 13 bulan. Itu. Kalau kita kata bonus bulan tu sebenarnya gaji kita. Sebab gaji dia bayar mengikut minggu. Saya tahu sebab saya pernah sewa rumah Mak Saleh di England dulu. Memang kena bayar ikut minggu. Bayar ikut minggu. Mak Saleh ke malah sebut rumah Pakistan ni, Muslim pun ada juga. Tak bayar ikut minggu juga. Bayar ikut minggu. Itu adalah dia punya nature macam tu. Jadi kalaulah gaji dibayar sebegitu nilainya, kita nak dapat orang kata maaf lah yang sebut kan, seumur hidup nak dapat 1 juta pun simpanan lah, maksudnya gaji tu mungkin kira-kira dapat lah. Dia baru seminggu je. Sebab itulah ratus-ratus juta punya gaji setahun. Jatuh ratus juta setahun. Jadi keuangan. Tapi sebab apa sekalipun, walaupun kita nampak secara material, hakikatnya dia tetap juga tidak berbaloi dengan kehidupan kan? Kerana kehidupan itu adalah lebih bermakna nilainya kan? Sebab kalau dah kita diambil, semalam saya ada kawan sama usia dengan saya kan, belajar dulu di UKM sekali, meninggal. Pergilah ke kubur kan, tolong juga apa yang patut. Nak ceritanya kalau kita nak sebut dalam usia yang mungkin tidaklah terlalu tua lah, tapi tidaklah muda sangat, separuh abad lah kan. Separuh abad. Tapi begitulah hakikat kehidupan. Itu giliran dia. Mungkin tak lama giliran saya ataupun tuan-puan muslimat pula kan. Itulah masa, itulah yang tinggal sedikit. Sebab kalau kita cerita masa, apabila umur kita masuk 50, setengah abad, separuh abad ni, tak ada payah fikir benda-benda lain lah sebenarnya dalam kehidupan kita. Tak payahlah saya nak jadi jutawan, nak kumpul harta sebanyak-banyak. Saya fikir itu bukan masa lah. Kan nak kaya, kena kaya zaman-zaman 30-an dulu lah, kumpul harta. Sekarang ni lebih banyak berfikir macam mana untuk beri fokus lebih kepada kehidupan selepas ini. Bukanlah kata kehidupan dunia ni kita tinggalkan, buat apa yang patut, kerja apa yang sewajarnya. Tapi kalau sampai mengorbankan banyak daripada kita punya kepentingan agama ataupun kepentingan akhirat, tak payahlah. Sampai tak boleh solat kerana kerja, sampai tak boleh buat itu kerana kerja, sampai itu sampai tak payahlah. Baik kita korbankan yang duniawi itulah daripada kita korbankan yang, sebab kita tak tahu berapa waktu lagi kita masih ada kan. 5 tahun, setahun, 2 tahun, Allahu'alam kan. Sekarang kita tahu semua sekarang ni, nampak sihat walafiat. Semalam kat UKM 2 orang, bukan malam semalam tapi hari ni lah, kat UKM ada 2 orang meninggal. Seorang tu lepas main badminton. Nak ceritanya, bukan saya nak kata main badminton salah, janganlah kata ustaz jangan main, tak ada. Itu soal takdir, ajal, maut, kita tahu boleh mati di mana-mana, itu tak payah cerita kan. Tapi nak ceritanya, kita tidak boleh menjangkakan kan waktu dan masa tersebut. Jadi hak senang ceritanya, bersedialah, be prepared lah kan. Istiqdad tu yang pentingnya kan. Wastiqdad ma ba'dah, bersedia untuk apa yang nak kita temui selepas pada itu. Jadi disebutkan di sini pun, kalau kita nak ukur secara masa, dia kata hingga jadilah keberkatan dan pengambilan faedah dari masa itu
disebutkan seumpama dia, setahun seperti sebulan. Memang kita rasa setahun dengan Allah, tahun lepas dah. Ni masuk tahun baru dah, baru je. Setahun tu ibarat ataupun lebih kurang sebulan saja masanya. Sebulan itu seperti seminggu. Dan dalam seminggu itu seperti sehari sahaja. Kita pun dia rasa minggu lepas Jumaat pula dah. Yang contohnya kan, ni esok lusa nak Jumaat pula dah. Baru rasa Jumaat. Bukan soal nak cerita kita rasa tak nak pergi solat Jumaat, tapi nak cerita baru waktu-waktu berlalu. Allahu Akbar. Itulah masa yang kita ada. Ada habis seminggu. Begitu. Dalam seminggu seperti sehari, dan satu hari itu seperti 1 jam sahaja. Satu hari itu macam 1 jam. Dah habislah. Malam, sekejap lagi tidur, esok hari lain 12 jam malam. Dah. Kalau nak kira ikut jam Masihi, pukul 12 masuk tarikh baru, hari lain, hari Selasa, Khamis, Jumaat dan seterusnya. Itulah hakikatnya. Ini dikatakan tanda-tanda akhir zaman atau tanda kiamat juga disebutkan sebagai menjadi masa itu menjadi dekat ataupun hampir. Salah. Ada juga saya pernah baca tapi tidak disebut di sini. Dikatakan masa itu menjadi hampir kerana perjalanan antara satu tempat ke tempat itu menggunakan teknologi yang boleh membawa kita dengan masa yang cepat. Itu pun salah satu daripada maknanya. Yalah, nak pergi Amerika 20 jam lebih je boleh sampai berpuluh ribu kilometer. Boleh sampai dah. Dulu nak zaman jalan kaki dulu ataupun naik kapal nak boleh sampai Mekah 4 bulan. 4 bulan nak sampai Mekah. Kan ni Mekah 8 jam je. Sampailah. 8 jam 9 jam lah lebih kurang kan. Sebab itulah. Itu juga ada yang menggambarkan itu betapa dekatnya masa merujuk pada sistem transport kita ataupun pengangkutan kita itu begitu cepat. Cuma sekarang ni orang tak boleh lagi lah duduk dekat sini dengan satu alat tertentu pulah zoom sampai sana. Itu belum berlaku lagi. Tak mana tahu satu waktu sebab kita tengok dalam filem-filem tu kan. Pulah zoom sampai. Tak tahulah. Dia maknanya menukar kita punya jasad itu berjalan melintasi masa yang begitu laju. Mungkin beberapa second je boleh sampai tempat lain. Sekarang ni walaupun kelajuan kapal terbang tetap juga proses normal kan. Kita boleh agaklah proses itu. Nak naik supersonik ke, laju supersonik apa semua pun tak kira lah kapal terbang supersonik apa. Lajunya pun tetap juga masa ada waktu yang tertentu, sejam, 2 jam, 3 jam. Tapi mungkin satu waktu wallahu alam manusia punya kemampuan berfikir, sebab kita boleh ambil iktibar daripada hikmah cerita yang kita baca daripada Al-Quranul Karim sendiri, yang boleh cerita pasal Ratu Balqis kan, dia punya istana. Itu boleh kita fikirkan macam mana ilmu yang ada di kalangan ahli-ahli bijak pandai, kita panggil ulama ataupun orang wali lah, sufi, yang boleh mengubah. Wallahu a'lam. Cuma lah ni hak duk berlaku sistem maklumat tu ya kan. Fizikal maklumat boleh kita transfer second aja sampai kan, saat ya. Tapi zat yang bersifat benda tu mesti kena hantar melalui proses yang biasa lagi. Wallahu a'lam kan. Itu kalau zaman dulu belum berkelip mata lagi boleh sampai. Susah kita nak bayangkan. Kan boleh sampai. Masya-Allah. Tak apalah. Teknologi manusia. Okey. Itu ada juga yang menafsirkan sedemikian merujuk kepada jarak dan juga proses perjalanan yang berlaku begitu laju dan cepat. Okey. Itu dia. Itu yang ke 5-6 lah, menjadi hampir masanya itu. Yang seterusnya disebutkan di sini
lagi apabila nak berlaku kiamat, dia panggil watazharal fitan, lahirnya banyak fitnah. Oh, kalau hari ni cerita bab fitnah, memang betul-betul fitnah, betul. Ni zaman sekarang kita memang sebut zaman fitnah. Zaman fitnah media massa, media sosial, media yang kita sebutkan sebagai alam maya. Oh, fitnah banyak sangat, kan? Semua tak larat kita memikirkannya. Orang hantar fitnah, orang buat ini, buat reka tu reka ni, kan. Terlalu banyak fitnah. Kalau dulu kita memanglah akui ada berlaku fitnah zaman dahulu, kan. Tapi cara fitnah dan cara melakukan adu domba ke bersifat secara bermuka ataupun bersemuka, kan, direct. Saya cakap dengan cikgu contohnya Madarawi, kan, saya cakap dengan, maknanya itu face to face punya. Habis sangat seorang dua orang aja, 3 4 5 orang, 10 orang, ramai dah tu, kan. Kalau saya buat fitnah pun, tapi sekarang ni dia jadi juta-juta. Bukan setakat ribu-ribu lagi, puluh ribu lagi, boleh jadi juta. Saya diberitahu peminat kepada Ronaldo punya Twitter, Instagram apa semua, kan, berjumlah ratus juta. Saya pun tak nak fikir betapa ramai. Kalaulah Ronaldo tertipu, contohnya, kan, berapa ratus juta orang percaya kepada, macam saya tak ada lah 30 orang lah kan, tak ada orang nak kenal, kan, tak ada dah penting sangat. Tapi kalau orang macam dia tu, kan, oh, dia punya followers kita panggil, kan, nak cerita macam-macam dalam dunia ni, ya, Insta ke Twitter ke, dia punya kan, oh, ratus juta. Masya Allah. Sampai ke budak-budak kecil pun kenal. Tak ada apa, sebab terlalu hebat dia. Jadi kita nak ceritanya, kalaulah dibuat fitnah tentang satu perkara, dan kita tahu hari ini macam-macam berlaku apabila melibatkan politik terutamanya, kan, pergaduhan, agama pun diguna pakai. Kita tahu orang guna agama sama juga. Agama pun tetap diambil kesempatan oleh mereka yang mencari wang. Maaf sebut, walaupun bunyinya agak tak manis, tapi kita tak boleh nafikan manusia memang ada menggunakan wang, mencari wang dengan menggunakan agama ataupun kepentingan agama. Maaf sebut, kadang-kadang benda-benda yang melibatkan baca itu, baca ini, beli air itu, beli air ini, kita tahu benda itu memang di antara yang jadi masalah secara tidak langsung. Saya tidak nak kata semua tak betul, semua salah, tapi kita tak boleh nafikan ada mereka yang menggunakan perkara ini untuk kepentingan-kepentingan, kan. Air bacaan 30 juzuk, nilainya mahal tuan-puan. Kalau air kalau yang mineral water ke drinking water tu satu tu, apa sennya, kan. Yang ni jadi 30 jadi nanti. Boleh jadi 50, boleh 100, wallahualam. Saya tidak nak komen lah. Boleh jadi. Kerana disebutkan, dibaca begitu begini dengan manfaat itu dan ini, kan. Dah nampak, kan. Memang benda ni kerajaan sendiri dan pihak jabatan agama sendiri pun dah buat kenyataan tak mahu jadi macam ada unsur mengambil keuntungan. Walaupun kita tak nafi, bukan bermakna saya tak kata bahawa membaca ayat-ayat Quran pada air untuk kegunaan menyembuh tak berlaku. Tidak, itu tak betul. Boleh, tapi nilai, harga dan jualan dan sebagainya itu yang kena kita tengok. Bukan kata betul, sebab kita faham dalam kaedah agama kita sendiri mengaku dalam Islam kita bahawa kita boleh baca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim pada air dan kita hembus padanya, dan air itu boleh berubah dari sudut dia punya konten ataupun
corak, bentuk dan sebagainya. Dengan zikir dia boleh mengubah, dan itulah boleh mempengaruhi kalau kita gunakan untuk minum, untuk menyapu, untuk mengubah sesuatu kesan penyakit dengan izin Allah. Saya tak katalah dengan memang boleh berlaku. Macam juga usaha para doktor pun begitu asasnya, kan? Guna kemahiran dia untuk cumanya para doktor ni yang lebih dia proven, dia boleh dibuktikan secara saintifik. Itu saja. Tapi ini pun Nabi buat, kan? Ru'yah dipanggil dalam kaedah perubatan Islam. Kita tak nafikan ada, dan kita boleh guna. Cuma saya sendiri kadang-kadang ada sedikit was-was. Maaf saya sebut, saya duk dengar juga setengah-setengah ustaz menyebut dengan jelas ayat-ayat tertentu digunakan untuk ubat-ubat tertentu. Saya cuba tengok juga, sebenarnya dalam Al-Quran, bukan saya kata tak boleh guna, tapi dalam Al-Quran jarang, tak banyak ayat tertentu yang diguna untuk mengubat tertentu. Cuba ceklah dalam hadis, jarang. Sebut ayat ini boleh mengubat untuk benda ni, sebut ayat ini boleh mengubat penyakit ini, sebut ayat ini. Itu amat jarang, kecuali ayat-ayat yang memang disebutkan secara khusus, diamalkan oleh Nabi atau disebutkan oleh hadis, dan diceritakan riwayat-riwayat, contoh ayat kursi, kan? Ada, tapi tak banyak sebenarnya. Tapi ayat-ayat tertentu untuk penyakit itu, penyakit ni sebenarnya saya tidak menafikan boleh berguna, tetapi perkhususan itu saya ragui. Itu saya nak sebut. Saya tidak menafikan kebolehan tu, tapi perkhususan ayat tertentu ini disebutkan untuk mengubat penyakit ini. Kadang-kadang saya sendiri pun rasa adakah? Itu saya rasa was-was. Cuba ceklah tuan-puan. Saya tak menafikan yang ada ustaz-ustaz yang berubat menggunakan yang sebut ayat itu, kan? Yang ditaksis bahasa Arab panggil, jarang saya tengok. Tak boleh kita guna. Bab ayat Quran memang Allah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kita tak nafikan tu, betul. Tapi taksis, penyakit ini guna ayat ni, penyakit ini guna ayat ni. Itu agak-agak saya tak berapa nak jumpa banyak. Itu saya nak sebutkan. Jadi berhati-hatilah, bukan nanti kata kita jangan terikut sangatlah. Boleh kalau ada kalau kita sapu. Sebab saya kira, sebab saya tak naknya gini, kalau dia kata berdasarkan pengalaman saya mengubati orang sakit, okay, that's fine. Saya sebut jelas-jelas, berdasarkan pengalaman dia, telah lama dia berubat, dia guna ayat ini sembuh, that's okay. Tetapi dia kata hadis ataupun Rasulullah sebut buat, itu saya rasa masalah. Saya tidak menafikan berdasarkan pengalaman dia. Katakan dia ni dah mengubat lama, dah berubatan Islam, dan berdasarkan pengalaman, bahasa Arab panggil tajribah, pengalaman dia duk berubat orang, dia baca ini sembuh. Saya tak boleh nafikan juga, memang berlaku pun. Apabila kadang-kadang orang datang berjumpa dengan kita, kan, minta baca, ustaz, anak-anak ni demam atau menangis tak berhenti. Kita baca ayat ni tak jadi, kita tukar ayat ni tiba-tiba jadi. Maknanya itu disebab pengalaman. Saya pun tak tahu ayat itu untuk apa khususnya, cuma pengalaman kita, bila datang rumah kita pun baca ayat inilah yang kita baca tu, biasa nangis juga. Tapi kita tukar baca ayat lain, kebetulan berhenti dia. Dan itu memang lebih kepada pengalaman yang dia buat, sembuh ataupun menjadi. Jadi dia boleh kata, saya pernah amal ayat ni untuk pengalaman budak menangis macam ni. Itu betul, saya sokong, boleh kata dia guna. Tapi jangan sekali dia kata ini khusus yang disebutkan oleh hadis ataupun dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saya nak tak nampak itu kaedahnya betul. Itu caranya bagi saya lah. Saya tidaklah nak menolak, menafikan hak orang buat, tapi kita pun tengok kewajaran sesuatu perkara. Itu dia.
kita kena tengok betul-betul lah, supaya kita tidak okay. Agar kita ni, sebab kita ni apa hal sekalipun, saya selalu ulang dalam kehidupan kita ni, kita nak cari keredaan Allah, nak cari ketenangan, kan? Tak ada makna apa-apa untuk kita nak memperburukkan orang, nak menghentam orang, menghina orang. Sebab tak ke mana pun kita. Sebab tak nak pergi ke mana sangat, kan? Kita nak menumpang sekejap di muka bumi Allah sebelum Allah ambil je, kan? Kita pun tak nak buat benda-benda yang akhirnya jadi keburukan kita selepas kita mati. Orang kata apalah, itulah, inilah, kan? Tak padan. Jadi sebab itulah kepentingan lebih utama adalah keredaan Allah, cari ketenangan untuk hidup kita. Kalau itulah yang sebaiknya untuk kita. Tak ada yang lebih daripada itu. Okey. Jadi kita cerita lahirnya fitnah yang banyak, dan kita tahulah kalau fitnah hari ini, masya-Allah, saya tak nak komen sangatlah, terutamanya yang melibatkan musuh politik lah. Parti A dengan parti B, kan? Kumpulan A dengan kumpulan B. Bahkan saya sebutkan tadi, antara ulama A atau ustaz A dengan ustaz B pun boleh jadi. Grup A, aliran A dengan aliran B dalam agama itu sendiri. Aliran ni faham macam ni, kata aliran tak betul, aliran ni kata macam ni, sehinggalah masyarakat pun menjadi keliru dengan apa yang kita lakukan. Kenapa tidak boleh cari jalan tengah? Kadang-kadang kita fikir macam tu, kan? Kenapa kita tidak boleh cari jalan persepakatan? Hak baik, hak mana-mana pun okey, hak tak betul kita selesaikan. Tapi katakanlah boleh pakai dua-dua, kita pakai dua-dua. Ya, kata dari sudut ideanya hak ni boleh pakai, hak ni pun boleh pakai contohnya. Jadi tak payahlah kita nak kata engkau tak betul, aku saja betul. Kalau kedua-duanya itu secara asasnya boleh diterima. Kenapa kita nak berkerah hati, nak rasa kita paling hebat atas dunia hari ni? Kenapa kita nak rasa kita yang patut orang kenali sebagai alim hebatnya, orang lain tu tak guna, tak ada nilai 5 sen ke? Masya-Allah akbar. Itu adalah sifat syaitan dah masuk dalam diri kita. Kita tak nak macam tu. Jadi insya-Allah kita berhenti di situ, nanti kita sambung berlakunya pembunuhan yang sangat banyak pada pertemuan akan datang. Memang kena hurah satu habis cerita panjang. Itu yang jadi lama. Jadi saya akhiri dengan lafaz yang mulia, aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma ta'alina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham al malaikah al muqarrabin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil hadina ila siratal mustaqim. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.